kepada perbincangan hukum tajwid, iaitu alif lam qamariyah dan syamsiah. Ada baiknya hari ini saya nak bawa pada puan-puan kepada perbincangan apa tahu? Cuba puan-puan buka buku tajwid Ustaz ni, muka surat depan tu. Puan-puan perasan tak ada beberapa benda yang penting ataupun tajuk-tajuk penting yang tak sempat kita bincangkan sebelum ini. Antaranya muka surat yang ketujuh. Muka surat yang ketujuh, puan-puan, cuba perhatikan dekat situ. Kelebihan membaca Al-Quran. Ini perlu diperjelaskan supaya kita bertambah semangat. Motivasi kita untuk nak membaca Quran. Apa kelebihan? Apa benefit kita baca Quran? Yang pertama, kata Nabi SAW, pahala membaca Al-Quran, satu huruf daripada Al-Quran itu adalah bersamaan dengan 10 pahala kebajikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kita baca satu huruf, kata Rasulullah, maka pahalanya ibarat 10 pahala kebajikan. Bermaknanya kalau kita baca alif lam mim, berapa huruf tu? Kalikan dengan 10, berapa pahala ni? 30 pahala kebajikan. Masya Allah, itu baru baca alif lam mim. Kalau kita baca satu surah Fatihah, dalam satu Fatihah ada berapa huruf? Entahlah Ustaz, tak sempat kira pula Ustaz. Kita tak tahu puan-puan. Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Jawapannya 155 huruf. Ingat, dalam surah Fatihah ada berapa huruf? 5 huruf, 155 huruf, sama ada huruf tu yang kita nampak ataupun yang tak nampak di sebaliknya. Jadi cuba bayangkan 155 huruf digandakan dengan 10, berapa? 1550 pahala kebajikan setiap kali satu kali membaca surah Al-Fatihah. Dalam sehari semalam berapa kali paling kurang baca Fatihah? 17 kali. Kalau puan-puan sebut, Ustaz, ada satu hari itu saya baca 15 kali. Sah puan-puan tak sembahyang subuh pasal apa? Setiap rakaat sembahyang kena baca sekali surah Fatihah. Membaca Fatihah dalam solat merupakan rukun solat kita dah. Ialah rukun tu perkara yang mesti kita buat. Kalau tinggal sengaja tak sengaja, maka hukumnya adalah berdosa dan tidak sah ibadah tersebut. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, sekali lagi Ustaz tanya, dalam surah Fatihah ada berapa huruf? 155 muncul lah Ustaz tanya tadi. Jadi puan-puan ada yang tak tahu jawapannya, Ustaz bagi tahu lah ni. Daripada mana Ustaz dapat jawapan? Tak ada dalam buku. Memang tak ada dalam buku. Daripada pembelajaran saya satu ketika dahulu. Dan puan-puan sedia maklum juga, dalam satu surah Fatihah itu ada sebanyak 7 ayat. Betul? Ada 7 ayat dan hurufnya ada 155 huruf. Alhamdulillah. Jadi puan-puan, itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, tengok muka surat yang ketujuh, buku tajwid Ustaz. Kita bagi tahu apa kelebihan, benefit dan juga syafaat daripada orang yang membaca Al-Quran. Okey, yang kedua, pembaca Al-Quran kata para ulama ibarat hartawan di sisi Allah, yang mana pahalanya tidak akan putus bagi sesiapa yang mengamalkannya. Itu sebab ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa tahu? Al-Quran itu ibarat hidangan kepada kita. Kata Nabi, Al-Quran itu ibarat hidangan kepada kita. Maka makanlah ataupun bacalah seberapa banyak yang kamu mampu, supaya kita dapat mendapat pahala yang besar, yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan pahala itulah merupakan tiket kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Al-Quran itu kata Nabi ibarat macam hidangan. Makanlah seberapa banyak yang kamu nak secara percuma, tak bayar-bayar. Ada ke siapa baca Quran kena bayar? Tak ada. Apa baca Quran di rumah dia kena bayar ke? Tak ada, free aja perempuan. Antara nak tak nak dia baca Quran. Tapi kalau kita keluar rumah, pergi ke sana ke sini, semua kena bayar perempuan. Ya, tapi baca Quran tak payah bayar. Siapa yang bayar kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Dibayar dengan pahala yang besar, dan ganjaran yang paling besar nanti adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, poin yang ketiga. Apa kelebihan membaca Quran? Syafaat Al-Quran akan menyelamatkan pembaca Al-Quran daripada azab api neraka. Itu sebab dalam satu hadis Nabi pernah sebut, bacalah Quran kata Nabi, kerana ia akan datang kepada pembacanya di hari kiamat untuk memberikan syafaat. Jadi puan-puan, mungkin anak cucu kita, Ustaz, anak cucu kita, saya pun tak dapat masuk syurga, macam mana Ustaz? Siapa yang dapat bantu saya ni Ustaz di hari kiamat? Tak lain tak bukan ketika itu adalah syafaat daripada Al-Quran yang kita baca. Kalau kita rajin baca Quran. Puan-puan, yang keempat, kata para ulama, mendapat ketenangan jiwa serta keamanan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian puan-puan tahu tak, rupa-rupanya
menghatamkan Al-Quran. Baru-baru ni minggu sudah saya dibuat majlis hatam Quran di Masjid Al-Kufran. Papa tengok betapa meriahnya. Cuba papa bayangkan satu hari ni kalau saya macam ni ustaz, syukur alhamdulillah kan. Seronok dapat hatam Quran, menangis. Ada yang menangis, papa Allah sedih. Terima kasih ustaz banyak-banyak. Saya pun sedih juga pasal apa? Sepanjang 10 tahun baca Quran dengan ustaz, akhirnya Allah izinkan kita khatam Quran. Dan saya doakan itu juga berlaku pada tuan-tuan dan puan-puan satu hari nanti dengan ustaz, ya, insya-Allah. Jadi puan-puan, rupa-rupanya khatam Quran ni satu ibadat yang paling amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat satu hadis Nabi. Satu ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah ibadat yang paling amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala?" Kata Nabi, ibadat itu adalah membaca Quran daripada awal hingga khatamnya Quran. Jadi kalau puan-puan berjaya buat begitu, maka itu merupakan, kata Nabi, ibadat yang paling amat disukai oleh Allah. Maknanya Allah sangat suka kepada hamba-Nya yang sentiasa khatam Quran. Dan puan-puan jangan duk berkira lah, ustaz, saya dah khatam Quran seingatan saya dah 10 kali ustaz, jadi selepas ni saya tak nak khatam lagi. Tak boleh puan-puan. Selagi kita bernyawa, kita masih ada nyawa, maka kata ulama kena dianjurkanlah kita untuk khatam Quran setakat mana yang kita mampu. Kalau puan-puan dapat mampu khatam Quran sampai 20 kali, 30 kali dalam sepanjang hayat kita, Masya Allah, hebat puan-puan, ya. Okey, yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa mereka yang membaca Al-Quran secara berkumpulan, di mana para malaikat akan mendoakannya. Puan-puan tahu tak? Ketika baca Quran ni, ketika kita belajar khususnya baca Quran, malaikat akan menjadi saksi ni. Di sekeliling kita ni ada malaikat, puan-puan, dan mereka ni akan jadi saksi dan mereka mendoakan untuk kita yang baca Quran ataupun sedang belajar Quran pada waktu ini. Puan-puan, nak tak kita didoakan oleh malaikat? Doa malaikat confirm Allah terima. Doa kita belum tentu Allah terima. Sebab apa? Malaikat tak berdosa. Kita ni banyak dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa besar, dosa kecil, dosa nampak, dosa tak nampak, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Itu sebab kenapa doa kita tidak mustajab. Kenapa doa kita Allah tak terima? Sebab dosa itu menghalang daripada diterima doa kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab puan-puan, kalau kita nak malaikat doakan kita, maka sentiasalah meletakkan diri kita dalam keadaan belajar secara berkumpulan seperti ini, insya-Allah. Kemudian yang keenam, mempelajari satu ayat Quran lebih besar pahalanya daripada 1000 rakaat solat sunat. Pernah satu ketika Nabi SAW memuji seorang sahabat. Puan-puan tahu tak? Ada seorang sahabat ni namanya Abu Darda. Abu Darda ni salah seorang sahabat Nabi yang rajin baca Quran, rajin menuntut ilmu. Jadi satu hari Nabi menyebut kepada Abu Darda, tak ada dalam buku ni puan-puan, saya ingat hadis dia, saya ingat apa yang berlaku puan-puan, ya. Jadi saya belajar satu ketika dulu, ada tok guru saya, dia kata apa tahu? Rasulullah memuji kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, keluarnya kamu mempelajari satu ayat Quran adalah lebih besar pahalanya daripada 100 rakaat solat sunat." Kata Rasulullah kepada Abu Darda, keluarnya ataupun dia belajar satu ayat Quran, tak kisahlah ayat apa pun, dia belajar satu ayat Quran, dia mengkaji ayat Quran tersebut, kata Nabi lebih besar pahala daripada 100 rakaat solat sunat. Jadi puan-puan cuba bayangkan, kalau dia baca 2-3 ayat Quran, kalau dia baca satu surah yang panjang, puan-puan banyak tak pahala yang dia dapat tadi? Tapi puan-puan jangan salah faham hadis tadi. Jangan pula katakan, "Ustaz, kalau baca aku lepas ni saya baca Quran dah ustaz, saya tak payah buat solat sunat." Tidak oleh puan-puan, solat sunat pun besar juga pahala. Tetapi baca Quran ataupun mengkaji Al-Quran itu lebih besar pahalanya daripada solat sunat. Jadi puan-puan sama-samalah, solat sunat pun kita buat, baca Quran pun kita buat belaka. Allahu Akbar. Kemudian nombor 7, Rasulullah akan menyebut orang yang terbaik di kalangan Rasulullah menyebut orang yang terbaik di kalangan umatku adalah orang yang mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Sebagaimana satu hadis yang berbunyi, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama." Sebaik-baik umatku ataupun di kalangan umatku adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sekarang ni papa sedang belajar apa? Maka kita adalah umat yang terbaik. Tapi tidak sempurna lagi, belum komplit lagi, sebab puan-puan belum mengajar lagi kepada orang lain. Kalau boleh pada rumah nanti, ajarlah setidak-tidaknya anak cucu kita di rumah. Takkan anak cucu sendiri tak boleh nak ajar puan-puan. Puan-puan tak usah buat kalau macam ustaz ni payah. Macam apa puan-puan? Puan-puan ngajarlah anak cucu di rumah saja, boleh ke?
InsyaAllah, selalu dia bunyi insyaAllah. InsyaAllah saya doakan puan-puan ada kekuatan untuk mengajar anak cucu. Ustaz tak tahu anak cucu saya degil Ustaz. Saya panggil nama pun dia lari lah Ustaz. Dia tahu saya suruh dia mengaji, dia lari lah puan-puan. Allahu Akbar. Itulah ujian kepada kita sebagai ibu ayah, sebagai tok nenek untuk nak mengajar anak cucu kita sendiri, puan-puan. Itu sebab pada zaman dulu, pada zaman Nabi dan Rasul, ada tak Nabi dan Rasul yang diuji dengan keluarganya sendiri? Ada tak? Antaranya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, betul. Isteri Nabi Nuh tak beriman. Puan-puan dia tak beriman. Banyak lagi lah Nabi-Nabi Rasul ataupun umat terdahulu yang diuji dengan keluarganya sendiri. Maknanya puan-puan, kita ni kalau diuji dengan anak cucu tu kiranya baru kecil lah puan-puan berbanding dengan para Nabi dan Rasul dulu. Jadi ustaz pun tak buat apa Ustaz kalau diuji dengan anak cucu. Maka kita kena banyak bersabar, dan sebalik bersabar itu kita kena buat sesuatu tindakan yang boleh menyebabkan anak cucu kita belajar Quran, insya-Allah. Okey, nombor 8 akan ditempatkan bersama para rasul di syurga nanti. Sebagaimana satu hadis Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata barang siapa yang mahir baca Quran, maka dia akan ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan para nabi dan rasul. Ini kata Nabi dalam satu hadis. Kemudian Nabi sebut lagi dalam hadis tersebut, barang siapa yang kurang mahir baca Quran, maka dia akan hanya mendapat 2 ganjaran pahala. Apakah 2 ganjaran pahala itu? Pertama, pahala dia membaca, dan pahala dia belajar Quran tersebut. Allahu Akbar. Jadi puan-puan, tapi kena ingat, dapat 2 pahala belum tentu kita dapat masuk syurga. Puan-puan nak dapat masuk syurga ke nak dapat pahala saja? Tentulah matlamat kita nak masuk syurga, tapi ingat, nak masuk syurga kena kumpul pahala baru dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali, saya nak ingatkan di sini, tengok di bawah tu, bilakah waktu yang paling afdal untuk kita baca Quran? Sebenarnya tak ada waktu yang khusus, tetapi ada disebutkan oleh para ulama, ada 3 waktu. Yang pertama, puan-puan, iaitu waktu tengah malam. Sebutlah, bacalah puan-puan. Bacalah waktu tengah malam sehingga terbit fajar. Puan-puan tahu kan waktu itulah waktu kita tengah tidur. Waktu orang tengah tidur, puan-puan. Jadi puan-puan bangun tengah malam tu kan, Ustaz tak boleh tidur lah Ustaz. Apa kata saya lock Quran? Buka Quran, bacalah. Bacalah surah apa yang puan-puan mampu baca. Ustaz, saya tak reti sangat baca Quran. Saya reti baca surah pendek 3 kul je Ustaz. Maka bacalah 3 kul tadi. Puan-puan, walaupun 3 kul tu kita dah hafal kan, puan-puan pegang Quran ni mazhab tau. Puan-puan pegang Quran, Allah dah bagi ganjaran pahala dah. Apatah lagi selak buka Quran, tengok ayat tu, lagi dapat pahala puan-puan. Jadi apatah lagi kita membacanya, maka banyak tak pahala kita. Banyak. Jadi puan-puan jangan berlengah waktu. Kita tak tahu esok lusa, entah tahun depan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau puan-puan bangun tengah-tengah malam tu, eloklah ambil Quran, baca Quran. Kalau tak mampu nak baca, puan-puan pegang je lah Quran, tengok je lah. Baca dalam hati pun dapat pahala. Tapi sebaik-baiknya bacalah, biar dia dengarkan suara tu pada telinga, dapat kita sembok bacaan kita, insya-Allah. Ya, itu satu, ingat tahu, waktu tengah malam hingga terbit fajar, maknanya sampailah kepada subuh lah, maksudnya begitu. Yang kedua, antara waktu maghrib dan isyak. Kadang-kadang waktu ini dah sibuk, kita nak makan tengah makan malam. Ustaz, saya dengan family makan malam lepas maghrib lah Ustaz. Puan-puan, sebenarnya sunnah Nabi makan malam adalah pada waktu 6 hingga 7 petang. Itu waktu makan malam sepatutnya. Macam kita ni terbalik, kita makan malam waktu antara maghrib dengan isyak. Patutnya waktu maghrib dengan isyak ni tolong isi dengan pembacaan Al-Quran. Dan jangan kita buang masa. Kadang-kadang kita lepak-lepak, terutamanya orang lelaki, dah minta maaf tuan dia. Saya berada di masjid ni, kadang-kadang tengok Allah, geleng pada juga. Kadang-kadang ustaz berceramah di dalam, ada ustaz mengajar. Orang lelaki pula isap rokok kat luar, saya lepak-lepak je. Kadang-kadang dia kena kopi je. Allahu Akbar, rugi puan-puan. Yang rokok, yang buang masa masing-masing kosong tu bukan yang muda lagi, semua dah tua-tua belaka. Allahu Akbar. Jadi puan-puan, itu sebab kalau saya berada di masjid dulu, saya akan umumkan kepada para jemaah, ya para jemaah yang berada di luar sana, sila masuk ke dalam, mari kita dengar ceramah. Ustaz tu kesian, ustaz tu berceramah. Kadang-kadang ada setengah masjid lebih banyak tiang daripada orang, puan-puan datang dengar ceramah. Allah kesian, ustaz tu datang jauh-jauh, puan-puan ya. Okey, ini waktu yang kedua tau. Maknanya puan-puan lepas ni tolong ubah. Kalau boleh antara maghrib dengan isyak tu baca Quran. Macam saya sendiri di rumah, bukan saya nak katakan saya baik tidak tentu puan-puan, tapi saya biasa mengamalkan antara maghrib dengan isyak, saya akan ajak
anak saya ajak isteri saya datang belajar mengaji ataupun baca Quran di hadapan saya. Itu waktu yang saya peruntukkan untuk membaca Quran bersama dengan keluarga. Okey, yang ketiga, last kali sesudah solat subuh. Puan-puan, lepas solat subuh biasanya kita buat apa? Mungkin puan-puan pergi jogging. Okey, dapat pahala. Tetapi apa salahnya sebelum pergi berjogging tu puan-puan bacalah Quran sekejap, walaupun 10 minit, walaupun 5 minit, baca Quran sekejap. Sebab ulama kata waktu inilah waktu afdal kita baca Quran. Bukan bermakna waktu lain tak boleh baca Quran, boleh. Tetapi 3 waktu ini yang disenaraikan oleh ulama dalam kitab-kitab, dalam kitab-kitab ataupun dalam buku-buku tajwid diceritakan 3 waktu yang menjadi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Okey, dengan molek-molek. Sekiranya puan-puan tidak mampu nak mengambil ketiga-tiga waktu, puan-puan ambil salah satu waktu daripada 3 tadi. Agak-agaknya waktu mana yang puan-puan rasa boleh mampu nak bagi komitmen? Mungkin lepas solat subuh, sebab kita dah tak bekerja lagi, dah pencen tuan ya. Jadi puan-puan, sebelum kita lepak dengan kawan pergi sarapan pagi tu, pesanlah buka. Jangan kita lepas sembahyang subuh tu puan-puan, jangan kita bangkit selalu, kita duduk sekejap ambil Quran, bacalah Quran 5 minit, 10 minit. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran pahala bonus daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita mengutamakan waktu itu untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puan-puan, saya rasa satu lagi waktu yang puan-puan boleh bagi komitmen tu antara maghrib dengan isyak. Puan-puan jangan duk sibuk nak tengok, ustaz, waktu ni waktu tengok berita ustaz. Berita tu penting. Ya, berita penting. Tetapi puan-puan baca Quran lagi penting. Berita belum tentu benda dalam berita tu betul berlaku. Tapi kalau baca Quran, semua yang ada dalam Quran benar berlaku. Tak ada yang tak benar. Betul? Kalau kita tengok berita, ada yang benar, ada yang tak benar. Ada berita betul, ada berita yang palsu. Tapi kalau kita baca Quran, semua dalam Quran tu cerita betul berlaku. Tak ada cerita yang tak betul. Betul tak? Jadi puan-puan, ganjaran pahalanya besar tak baca Quran? Lagi besar daripada tengok berita. Kadang-kadang tengok berita, pembaca berita tu tak tutup aurat pun kita dah berdosa. Puan-puan, Allahu Akbar. Jadi puan-puan, nanti kalau baca Quran, dah confirm tentu Allah bagi pahala yang besar. Alhamdulillah. Jadi puan-puan, insya-Allah akan datang. Saya nak ajak pula tuan-tuan mengikuti muka surat yang ke-8, iaitu surah ataupun ayat amalan harian. Ini seronok kita bincang nanti. Nanti saya bagi tahu kepada tuan-tuan puan, ada ayat-ayat tertentu dalam Quran yang boleh dijadikan amalan harian kita ataupun amalan apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah akan datang. Tolong ingatkan ustaz, nanti kita bincangkan ya. Jadi seterusnya, yang kedua saya nak membincangkan tentang apa? Tentang latihan. Latihan yang puan-puan dah buat sebelum ini, muka surat 11. Puan-puan dah buat belum buku latihan kita? Okey, kenapa kita tak terus kepada hukum alif lam? Sebab latihan ini perlu diberikan jawapan terlebih dahulu. Barulah kalau dah okey, barulah kita pergi kepada pembelajaran bab yang baru, iaitu hukum alif lam. Okey, sekali lagi saya tanya, setakat hari ini kita semua ni dah belajar berapa bab? 3 bab, iaitu bab pertama hukum nun mati dan tanwin. Dalam tu ada berapa hukum? Ada 5 hukum. Sekali lagi dia ulang, dalam bab 1 hukum nun mati dan tanwin ada berapa hukum? Ada 5 hukum. Kemudian bab 2 apa namanya? Mim mati. Mim mati ada berapa hukum? Ada 3 hukum. 5 campur 3 berapa? 8 hukum. Dan last sekali minggu sudah kita dah belajar satu bab lagi, yang ketiga namanya wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah ni ada berapa hukum di dalamnya? Dah, satu je lah hukum. Ada wajibul ghunnah tu terpecah pada 2, 3, tidak ada rupanya. Allah, kadang-kadang kita ni termenung sekejap dengan soalan ustaz. Allahu Akbar. Jadi totalnya setakat hari ini puan-puan dah belajar berapa hukum? 5 campur 3 campur 1, 9. Itu 9 hukum. Tapi kalau ustaz tanya babnya berapa? Babnya baru 3. Bermakna ada 2 lagi bab yang kita belum habis belajar. Jadi untuk mengizinkan puan-puan masuk kepada bab yang keempat, saya nak uji kemahiran puan-puan untuk mencari hukum tajwid yang melibatkan 9 hukum tadi, dan soalan itu pada muka surat 11. Okey, ready? Soalannya, nyatakan hukum nun mati dan tanwin atau mim mati atau wajibul ghunnah bagi semua kalimat ini. Maknanya nanti dalam jawapan mesti ada 9 jawapan. Hukum 9 hukum yang kita dah belajar sebelum ini mesti ada dalam jawapan kita. Okey, ready? Nombor 1, ikut ustaz. Musaddiqan lima. Okey, kalau puan-puan nak lengkap jawapan kita, apa kata kita cover dulu, apa jumpa apa.
supaya puan nampak sampai bila-bila. Okey. Siapa boleh beritahu kat ustaz apa jumpa apa dulu? Okey, siap ya. Jawapan muka surat 11. Okey, nombor 1 tadi apa dia? Tanwin tu baris dulu di mana? Okey, tengok ni. Kalau baris dulu di atas, pertama buat sepadan macam ni, lepas tu buat macam ni. Baris dulu di atas. Baris dulu di atas ni selari ke berselang? Berselang. Dia tak selari tu dia. Buat macam ni. Jumpa dengan lam. Buat macam ni. Buat macam ni dulu. Lepas tu baru bagi jawapan. Apa jawapan ni? Idgham ma'al ghunah. Tulis sebelahnya. Idgham ma'al ghunah. Idgham bila ghunah. Ustaz putus asa dulu. Allahu akbar. Idgham bila ghunah. Allahu akbar. Jadi puan-puan barulah kita bagi jawapan sebelah ni. Idgham bila ghunah. Tapi yang ni kalau boleh catat dululah supaya puan-puan nampak sampai bila-bila apa jumpa apa. Kadang para pelajar dia tahu nak hukum bila ustaz tanya apa jumpa apa, entah lah ustaz tak tahulah apa jumpa apa. Itu masalah kita puan-puan ya. Okey, tadi ni tolong perbaiki jawapan kita, lengkapkan dengan apa jumpa apa dulu, lepas tu baru bagi tahu apa kan nama hukum tersebut ya. Okey, nombor 2. Nantilah dulu baca dulu puan. Min qablu sebut. Iya, apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan qaf. Buat macam ni. Ustaz, kenapa ustaz tak buruh mati pada nun? Memang dia tak ada nampak mati pada dia. Tapi hakikatnya dia adalah nun mati. Jadi nun mati jumpa qaf, apa jawapan kita? Empat hakiki. Papa jangan jawab begini tahu. Dulu ada pelajar salah jawab. Yang mula-mula tadi dia kata apa tahu? Tanwin jumpa dengan lam, dia kata apa? Hukum nun mati dan tanwin. Innalillah. Saya kata kenapa kita nama hukum nun mati dan tanwin pula? Ustaz tanya apa nama hukumnya. Jadi papa kena jawab idgham bila ghunah. Nombor 1. Nombor 2, dia tulis apa tahu? Nun mati jumpa qaf, betul. Lepas tu dia jawab apa? Hukum nun mati dan tanwin. Yalah, apa nama hukum tersebut? Jawabnya ikhfa hakiki. Papa setakat ni boleh follow ke ni? Boleh, alhamdulillah. Kalau tak boleh follow tolong tegur ustaz. Ustaz cakap lagi sangatlah. Ustaz slow sikit cakap boleh. Papa tak ada masalah. Okey, nombor 3. Nombor 3 apakah? Jumpa nanti dulu kita baca dulu. Hudan linnas. Okey, bagi tahu ustaz apa jumpa apa dulu? Tanwin jumpa dengan bukankah sama jawapan dengan nombor 1? Apa dia? Idgham? Tulis idgham bila ghunah. Tapi kena ingat, bukankah selepasnya ada nun sabdu? Nun sabdu tu hukum apa? Wah. Yang Ustaz sebut wah tu wajibul ghunah lah perempuan. Mana ada wah lah hukum lain perempuan wajibul ghunah. Jadi rupa-rupanya soalan yang ketiga membawa berapa jawapan? 2 jawapan. Dapat ke? Dapatlah Ustaz sebab Ustaz bagi jawapan. Dapatlah kami insya-Allah. Alhamdulillah. Siapa yang tak ada jawapan tolong gugur jawapan selalu. Nombor 4. Innaka sebut. Apa yang kita nampak? Nun sahaja. Maka jawapannya wajibul ghunah. Ni Ustaz buat macam ni, ringkas macam ni, puan-puan faham ya. Puan-puan salin macam ni, lepas tu tulis jawapan kat sebelah ni tahu. Wajibul ghunah. Okey. Seterusnya soalan nombor 5. Nombor 5 kita baca dulu. Amwaluhum. Apa jumpa apa? Mim mati, tengok ni. Mim mati jumpa dengan waw ni. Mim mati jumpa dengan waw, jawapannya izhar syafawi. Macam mana cara bacaannya? Dengar Ustaz baca. Amwaluhum. Amwal tu dibaca dengan jelas. Kenapa jelas? Sebab nama hukum ni izhar. Itu sebab namanya jelas, maka dibaca tanpa dengung lah. Amwaluhum. Sekali lagi. Amwaluhum. Betul. Nombor 6. Ikut Ustaz dulu. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Apa jumpa apa? Mim jumpa dengan ain ke tanwin jumpa dengan ain? Tanwin. Pandai. Tapi kena ingat, tengok depan. Tanwin tu bagi 2 di mana?
Bagi dua di bawah. Maka tulisan dia begini tuan. Ni. Bagi dua di bawah jumpa dengan ain. Tapi kena ingat tanwin itu selari kan? Selari. Okey, tengok ni. Selari sama je. Jumpa dengan apa? Ain. Maka jawapan kita izhar halqi. Sebut rupa-rupanya cara bacaan izhar halqi dengan yang tadi izhar syifawi sama, iaitu dibaca nyata, terang, jelas, tanpa dengung. Ikut ustaz ya. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Sekali lagi diulang, apa jumpa apa? Tanpa jumpa dengan ain. Seperti mana yang saya tunjuk dekat whiteboard ya perempuan ya. Maka jawapan kita mesti izhar halqi. Setakat ni boleh ikut ke ni? Alhamdulillah. Okey, perempuan di rumah tak ada siapa yang boleh menerangkan macam ni di rumah perempuan, melainkan perempuan datang kelas ustaz, insya-Allah ada penerangan. Okey, sambung. Nombor 7. Annahum mab'utsun. Okey, soalan yang ketujuh itu yang pertama kita fokuskan kepada nun sabdu je. Betul? Nun sabdu, apa jawapan kita? Sudah tentu anak panahnya adalah ataupun sama dengannya adalah wajibul ghunnah. Itu perempuan tulis sendiri. Tulis wajibul ghunnah. Kemudian ada satu lagi hukum yang melibatkan apa jumpa apa? Mim mati, tengok ni. Mim mati, anak panah jumpa mim sabdu ni. Maknanya untuk soalan ketujuh ada dua jawapan. Pertama wajibul ghunnah, yang kedua mim mati jumpa mim sabdu idgham syafawi, ataupun nama lain ada setengah ulama kata izhar idgham mislain sagir pun ada juga. Ada setengah ulama kata idgham mutawasil ma'rufna, idgham mislain pun ada dan sebagainya ya. Jadi dia ada banyak nama, tapi perempuan letaklah nama idgham syafawi dah okey dah. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, untuk soalan ketujuh ni jawapannya ada berapa? Ada dua. Yang pertama wajibul ghunnah, yang kedua idgham syafawi. Saya tak tulis ni, saya harap tuan-tuan tulislah sendiri pada buku masing-masing ya. Okey, saya dah bantu macam ni pun dah kira okey dah, alhamdulillah. Seterusnya, perempuan kita tengok soalan yang ke-8. Okey, ikut ustaz dulu. Ayyuhyal mauta. Agak-agaknya berapa hukum yang kena jawab? Berapa hukum? Tak berani, tak tahu, tak berapa confident dia jawab. Satu ke berapa ustaz? Jawapannya satu aja. Manakala hukum yang lain jangan jawab, sebab belum belajar lagi. Hukum yang tak belajar jangan jawab. Walaupun puan dah belajar dengan ustaz lain tapi dengan saya belum, maka jangan jawab. Jadi soalan yang ke-8, tuan-tuan hanya perlu jawab begini saja. Ni nombor 8. Nun mati jumpa dengan ni. Nun mati jumpa dengan ya, jawapannya Ji. Idgham ma'al ghunnah. Siapa yang tak betul tengok kawan sebelah. Kawan sebelah betul ke salah. Kalau betul follow dia. Kalau tak betul apa tegur, awak salah jawapan tu. Jawapan ni yang ni. Nun mati jumpa ya, idgham ma'al ghunnah. Kadang puan-puan kita salah, kawan sebelah pun salah. Jadi ustaz saya tak tahu nak ikut siapa ni ustaz. Puan-puan tengoklah kawan di belakang pula. Kau betul jawapannya. Allahu akbar. Ustaz, jangan periksa kami boleh ke tengok-tengok kawan sebelah? Boleh dengan izin. Dengan izin. Puan-puan boleh dengan izin. Tapi kalau kawan sebelah, awak sibuklah, jangan tengok saya. Buat jawapan sendiri. Maka puan-puan jangan minta jawapan, jangan tengok jawapan sebelah. Hukumnya boleh sih puan-puan. Sebab apa? Tanpa izin kawan. Jadi puan-puan untuk periksa nanti boleh jenguk-jenguk kawan di sebelah dengan izin ya. Sekali lagi saya ulang, dengan izin sahaja. Okey. Puan-puan, soalan yang ke-9. Tengok atas sekali. Ikut ustaz. Min baini bagi tahu ustaz apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan ba. Tapi kan apa salahnya kalau nun mati itu dibubuh dengan mim kecil? Sebab inilah identiti bagi hukum apa? Tak ada hukum dalam dunia, kita dengan mana-mana ustaz lain. Tak ada hukum dalam dunia yang guna mim kecil menegak melainkan ikhlas aja. Tapi apa jumpa apa? Nun mati jumpa dengan ba. Ini soalan nombor 9 ya. Jawapannya mesti ikhlas. Sebut
Sekali lagi dengar Ustaz baca. Min baini. Betul. Soalan ke-10. Mamnun. Apa jumpa apa? Mim mati jumpa dengan nun. Betul? Tengok ni. Mim mati jumpa dengan nun. Maka jawapan kita aja izhar syabab isqunu. Jawab ramai-ramai. Biasanya kalau ramai-ramai betul jawapan kita alhamdulillah. Allahu akbar. Sekali lagi dengar. Mamnun. Mim mati jumpa dengan nun. Jawapannya izhar syabawi. Pandai. Seterusnya soalan yang ke-11. Ikut Ustaz. Rabbuhum bidzambihim. Agaknya berapa jawapan yang perlu diberikan? Mesti 2. Okey, persoalannya yang pertama apa jumpa apa? Kejap ya. Mula-mula tanwin ke mim mati? Puan-puan dah salah channel tadi tu. Mim mati jumpa dengan ba dulu puan-puan. Betul? Ni, mim mati jumpa ba dulu. Maka jawapannya apa dulu? Ikhfa syafawi. Tulis ikhfa syafawi. Yang kedua, barulah kita sebut apa jumpa apa. Nun mati ke tanwin? Nun mati ke tanwin? Puan-puan tetapkan iman. Ada je pula. Puan-puan tetapkan iman. Di situ adalah nun mati. Ustaz agak sikit tadi puan-puan dah tukar jawab Ustaz. Tanwin dah. Jangan berubah-ubah jawapan. Tetapkan iman. Jawapannya nun mati. Tengok ni. Nun mati jumpa dengan ba. Maka ini adalah hukum yang atas hukum ikhfa syafawi. Sesiapa yang kurang memahami ataupun Ustaz saya tak nampak, saya dengar je apa yang Ustaz jawab ni, saya tak faham lagi Ustaz macam mana. Berdoalah, ya Allah panjangkanlah umurku ya Allah supaya aku dapat mengikuti kuliah untuk pusingan kedua akan datang insya-Allah. Ya. Jadi siapa yang baru masuk kelas Ustaz, jangan risau kita ada second round nanti pusingan kedua untuk kita ulang kaji semua hukum tajwid. Ya, buat masa ni Ustaz kena teruskan ke depan dulu sebab nak habiskan pusingan pertama, nanti pusingan kedua puan-puan akan ulang balik daripada awal ya insya-Allah. Okeylah puan-puan, setakat ni dah nampak tak jawapan kita? Nampak ke tidak? Nampak. Alhamdulillah. Soalan 11. Soalan 12. Wa amma. Tengok, soalan 12 hanya melibatkan mim satu aja. Maka tak lain, tak bukan wajibul ghunnah. Pandai. Tulis kat situ wajibul ghunnah, tapi sebelum tulis wajibul ghunnah pastikan ada mim satu begini. Okey. Soalan 13. Okey, mari baca dulu. Min nutfatin khalaqah. Agaknya berapa jawapan? Mana satu, dua lah puan-puan. Yang pertama, nun mati. Tengok ni, jumpa dengan nun satu. Okey, untuk nun mati jumpa nun satu, apa jawapannya Ji? Idgham ma'al ghunnah. Kalau puan-puan nak tulis shortcut kan, puan-puan tulis IM. Habis cerita. Idgham ma'al ghunnah. Ya. Dan tetapi yang kedua, fatin khalaqah, di situ ada tanwin bagi dua di bawah jumpa dengan kha. Tengok ni. Tanwin bagi dua di bawah jumpa kha. Yang ni lain pula jawapannya Ji. Yang ni namanya izhar harfi. Di atas namanya idgham ma'al ghunnah. Di bawah namanya izhar harfi. Alhamdulillah. Terima kasih. Seronok jawab ramai-ramai. Betul belaka jawapan kami Ustaz. Alhamdulillah. Bapak tahu tak di sekeliling kita ni malaikat ramai ni. Mereka akan mencatat apa yang kita buat pada waktu ini, dan setiap apa yang kita buat tadi itulah namanya amal soleh. Mudah-mudahan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya 14. Ikut Ustaz dulu baca. Untuk al-ja'a apa jumpa apa? Tengok ni. Nun mati jumpa jim. Nun tu nampak mati ke tak nampak? Kenapa tak nampak? Iyalah senang ni puan jawab kenapa tak nampak, sebab tak ada tanda puan. Jawapannya kenapa tak nampak, sebab hukum ni dengar. Setiap hukum mendengar, nunnya tak nampak mati. Jadi puan-puan, tapi hakikatnya nun itu nun
Nun mati cik. Jadi kita nak jawab apa ni? Nun mati jumpa cik. Nampak hakiki. Saya yakin puan-puan dah belajar dulu satu ketika dulu. Tapi al-maklumlah. Dah lama tinggal ustaz tak ingat dah nama-nama hukum ni. Tapi saya tahu dia dengar. Puan-puan, kalau puan-puan macam tu pun dapat pahala. Tetapi apatah lagi kalau puan-puan mengetahui nama hukum tajwidnya lagi banyak pahala kita dapat. Okey, jadi perkataan bagus. Hukumnya apa tadi? Ikhfa hakiki. Okey, sikit lagi. 15. Waraihim muhit. Nak khabar apa jumpa apa? Mim mati 15 ya. Mim mati jumpa dengan mim sabdu. Silakan. Idgham syafawi. Sebelum ni kita dah jawab dah pun. Ya, idgham syafawi. Sebelum dah ada idgham syafawi. Maka kalau jumpa benda yang sama, maka samalah jawapannya. Idgham syafawi. Ustaz nak tanya sikit ni. Idgham syafawi ni nak dengung ke tidak bacaannya? Dengung tu bunyi apa? Berapa lama nak sengaw tadi? Harakat ataupun 2 second je perempuan. Cuba ulang balik baca tadi. Waraihim muhit. Bapa perasan tak dekat hujung tadi ada bunyi tak? Tu namanya hukum. Hukum belum belajar lagi. Yelah kalau betul lah tadi. Tapi hukum belum belajar lagi dengan ustaz. Bila nak belajar? InsyaAllah kami sun ya. Lepas habis belajar alif lam baru belajar hukum kol-kolan dengan ustaz. Tapi kan, oleh kerana hukum tu belum belajar, maka tak perlu jawab. Walaupun puan-puan dah tahu, saya tahu hukumnya kol-kolan, tapi tak perlu jawab sebab ustaz tak minta nama hukum tersebut. Okey, seterusnya yang terakhir. An'amta sebut. Okey, saya tulis kat sini ya. 16 ya. 16 saya tulis kat sini. Okey, boleh-boleh apa jumpa apa je? Nun mati. Nun mati jumpa dengan ain. Tengok ni. Nun mati, ada tanda mati jumpa dengan ain. Jawab dulu. Izhar halqi sebut. Izhar halqi. Kemudian yang kedua mim mati jumpa dengan tak. Jawabnya izhar syafawi. Alhamdulillah. Seronok. Allahu Akbar. Tak dapat saya gambarkan bagaimana seronoknya saya sebagai guru jika para pelajar saya memahami segala hukum tajwid yang diajar. Dan puan-puan semua ni akan kita dapat ganjaran pahalanya besar nanti di hari kiamat apabila puan-puan berjaya membaca semua ayat-ayat yang Ustaz bagi tadi dengan bacaan yang betul, bertajwid. Dan sebab ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi puan-puan tak rugi sikit pun kita belajar hukum tajwid. Ustaz, saya dah pening dah Ustaz macam mana? Puan-puan tahu dulu ada pelajar saya datang kelas saya bawa Panadol. Kenapa bawa Panadol? Pening Ustaz. Standby. Sebab hukum tajwid yang Ustaz ajar pening saya. Puan-puan dengar molek-molek. Bukan hukum tajwid itu yang menyebabkan kita pening. Kita ni kadang-kadang banyak masalah dua, banyak masalah keluarga, banyak masalah negara yang kita nak kena fikirkan. Bukan pasal hukum tajwid. Jangan salahkan hukum tajwid. Hukum tajwid ni tak memeningkan sekiranya kita ambil tahu tentang dia. Dan puan-puan, apa hukum belajar hukum tajwid kita ni? Wajib. Ni keluar dalam paksa. Apa hukum belajar tajwid? Fardu kifayah. Salah puan-puan ni tak boleh lagi duduk paksa. Sebab puan-puan belum boleh jawab salah ustaz tadi. Tapi tak apa. InsyaAllah akan datang ustaz akan bagi tahu apa hukum belajar tajwid. Sebenarnya ustaz dah bagi tahu dulu dah. Apa hukum belajar tajwid? Jawabnya fardu kifayah. Dan puan-puan ada lagi lah hukum-hukum yang lain. Apa hukum baca Quran? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hukum baca Quran adalah sunat. Membaca Al-Quran dengan bertajwid ayat itu wajib. Tak apa, insyaAllah akan datang kita ulang siaran balik. Mudah-mudahan memberikan ingatan baik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi puan-puan, nampak tak? Bila Ustaz bagi jawapan macam ni, puan-puan lebih nampak ke lebih tak nampak jawapan? Lebih nampak. Teruskan usaha tuan-tuan belajar.
Dan puan-puan mula-mula belajar ni memanglah penat sikit. Kita nak menyalin lah, kalau leceh lah Ustaz nak menyalin apa semua. Puan-puan mula-mula memang susah, tapi nanti Allah sebut apa tahu? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Ayat tu semua dah hafal. Tapi apa maknanya? Setiap kesusahan kata Allah akan ada kesenangan. Mula-mula ni belajar memanglah susah, nak kena dengar Ustaz kuliah kat depan, nak tengok muka Ustaz pula susah benar. Ustaz payah-payah nak tengok muka Ustaz dan sebagainya. Maka puan-puan, tapi satu hari nanti semua kita akan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat hari ini latihan yang Ustaz bagi sampai muka surat 11 semua dah buat ke belum? Dah buat. Siapa yang masih belum buat lagi, bermakna puan-puan tu berhutang dengan Ustaz. Berhutang latihan dengan Ustaz, dan setiap hutang kena lunaskan sebelum kita kembali ke rahmatullah, puan-puan. Ya, betul. Betul puan-puan, setiap hutang kita kena selesaikan. Sebab apa? Hutang dengan manusia kena settlekan dengan manusia. Itu sebab kalau puan-puan ada keluarga meninggal kan, misalnya mak ayah meninggal ataupun adik-adik meninggal, puan-puan kena bagi tahu dengan jemaah kepada tuan-tuan puan-puan yang mungkin arwah ni ada berhutang, silalah jumpa dengan saya ataupun dengan sesiapa. Sebab apa? Selagi hutang tu tak dilunaskan, selagi itu roh arwah tadi tergantung, tak boleh masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Puan-puan kena kabur macam tu pada jemaah ni ya. Dan puan-puan, adik-adik kita yang tinggal ni berbincanglah dengan orang yang minta hutang tu macam mana nak settlekan hutang tersebut. Jadi untuk kelas saya ni, hutang tuan-tuan ni bukan yang melibatkan wang ringgit dengan ustaz, tapi lebih kepada latihan. Tapi kalau puan-puan, ustaz, saya ni fobia dengan latihan. Kalau saya tengok buku latihan ustaz, saya pengsan. Saya tak boleh nak buat. Tak, misalnya puan-puan tak boleh nak buat, maka ustaz redha. Saya redha lah dengan keadaan puan-puan nak buat macam mana ya. Tapi kalau boleh puan-puan, semua pelajar buat latihan ustaz sikit-sikit boleh. Tak mampu buat 2-3 muka, buat 1 muka. Jadilah buat 1 muka dulu. Buat 1 muka, 2 muka, lepas tu hantar kat ustaz ya. Nanti saya tandalah dalam buku latihan tuan-tuan puan-puan insya-Allah. Okey, setelah kita memahami tentang yang mula-mula tadi ustaz bincangkan tentang kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua saya bincangkan jawapan bagi muka surat 11 latihan muka tajuk kita. Seterusnya barulah ustaz boleh masuk kepada bab yang keempat. Bab yang keberapa ni? Bab yang keempat. Bab yang keempat diberikan namanya adalah hukum alif lam. Sebut hukum alif lam. Sebut sama-sama hukum alif lam. Hukum alif lam. Baik, macam biasa, setiap nama hukum ataupun apa yang kita sebut itu mesti ada makna yang tersendiri. Apa makna hukum? Kaedah ataupun cara bacaan. Itu makna hukum. Apa makna, apa dia alif? Alif itu apa? Memanglah huruf. Alif itu kata ulama, tak apa, biar ustaz soal ustaz jawab. Alif itu kata ulama merujuk kepada huruf hamzah wasal. Itu jawapannya. Allah Akbar. Tak apa jawapannya. Dan kamu ni kita baru belajar, manalah betul jawapan ustaz, kadang-kadang salah, kadang-kadang betul. Jadi sekali lagi saya ulang. Alif itu kata ulama merujuk kepada huruf apa? Hamzah wasal. Macam mana huruf hamzah wasal? Iaitu begini. Ada alif di atasnya kepala huruf sad. Ni kepala huruf sad. Yang ni namanya alif. Jadi sekali lagi saya ulang. Apakah makna alif di situ? Alif itu merujuk kepada huruf hamzah. Hamzah wasal. Hamzah wasal itu apa ustaz? Kata ulama gabungan huruf alif dan kepala huruf sad. Cuba ulang sekarang. Gabungan huruf alif dan kepala huruf sad. Apa nama huruf tadi? Alif. Apa alif pula? Hamzah wasal. Puan-puan tak balik rumah lagi. Kan saya jawab. Puan, hamzah wasal itu adalah gabungan huruf alif dan kepala huruf sad. Apa nama huruf tu? Hamzah wasal. Jadi hamzah wasal yang kita sebut, hamzah wasal ni adalah merujuk kepada huruf alif yang menjadi tajuk utama hukum yang kita nak belajar pada pagi ini. Jadi puan-puan sekali lagi saya ulang ya.
hukum dah tahu dah apa maknanya tadi, iaitu cara bacaan ataupun kaedah bacaan. Manakala alif itu merujuk kepada hamzah wasal, jawapan ni mesti ustaz dengar minggu depan ya. Minggu depan puan bisa jawab begitu. Apa dia huruf alif? Alif itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal itu apa? Maknanya sekali lagi, nak bincangkan hukum ini mesti ada huruf ini dulu. Selagi tak jumpa huruf ni, maka tak layak jadi hukum alif lam. Setakat ni faham? Alhamdulillah. Seterusnya, apakah dia huruf lam? Huruf lam tu apa? Huruf hijaiyah, pandai. Huruf hijaiyah dah. Sebahagian daripada huruf hijaiyah. Bentuknya macam mana tuan? Bentuknya macam mana huruf lam? Macam mata kain. Tak jawab, tak berani jawab. Ustaz takut salah jawapan. Dia bentuknya macam mata kain. Macam ni lah. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang. Kalau orang tanya apa dia huruf lam, lam itu adalah huruf hijaiyah. Bentuknya macam mata kain. Dah habis cerita. Jadi puan-puan sekarang ni, puan-puan faham tak apa makna hukum alif lam? Sekali lagi diulang. Apa dia hukum? Kaedah atau cara bacaan. Good. Apa dia alif? Hamzah wasal. Hamzah wasal tu apa? Alhamdulillah. Macam mana bukunya nanti? Alif di atasnya kepala huruf sad. Itu dah namanya hamzah wasal ataupun gabungan huruf alif dan kepala huruf sad. Ya. Kemudian huruf lam macam mana? Apa dia huruf lam? Huruf hijaiyah bentuknya macam mata kain. Alhamdulillah. Jadi puan-puan nampak tak? Inilah yang saya belajar dulu dengan ustaz-ustaz saya. Diterangkan satu persatu tu apa dia hukum, apa dia alif, apa dia lam. Kalau puan-puan tak belajar buku mana kita tahu benda ni. Kita ingat alah, alif tu huruf alif dah ustaz, lam tu huruf lam dah ustaz. Senang dia jawab begitu, puan-puan tak payahlah belajar tinggi-tinggi. Jadi puan-puan, masa saya belajar dulu macam ni lah yang saya diajar oleh tok-tok guru saya. Jadi puan-puan, setelah kita memahami apa dia hukum alif lam, bermakna dengan molek-molek, nanti saat lagi bila kita bincangkan hukum alif lam, puan-puan mesti jumpa huruf apa tu? Hamzah wasal dan juga huruf lam. Selagi tak ada dua huruf hiji, selagi tu tak boleh sebut hukum alif lam. Sekali lagi saya ulang. Bila sebut hukum alif lam, kena jumpa berapa huruf dulu? Dua huruf, iaitu hamzah wasal dan juga huruf lam. Kalau dua huruf ni tak ada, maka bukanlah hukum alif lam pada dia. Puan-puan, al-kisah ni, hukum ni, dia terbagi kepada dua tau. Terdapat dua jenis. Hukum alif lam ni ada dua jenis. Yang pertama disebut alif lam qamariyah. Cuba sebut alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Yang kedua disebut alif lam syamsiyah. Sebut alif lam syamsiyah. Baik, tuan-tuan puan-puan, senang aja kan? Hukum alif lam ni ada berapa jenis? Dua. Ada dua, iaitu qamariyah, syamsiyah. Tapi kalau Ustaz tanya hukum nun mati dan tanwin ada berapa jenis? Ada 5. Hukum mim mati berapa jenis? 3. Hukum mim wajibul ghunah berapa jenis? 1. Oh ya, alhamdulillah. Faham itu? Alhamdulillah. Maknanya lain bab, lain dia punya hukum. Dan kalau puan-puan perhatikan, bab 1 lain, bab 2 lain, 3 lain, ni bab 4 lain pula nama hukumnya. Jadi puan-puan, untuk perkataan semua hukum ni cukup popular dalam Quran. Cukup popular. Maknanya banyak dalam Quran. Siapa yang tak kenal rugi dalam Quran ya. Jadi sekali lagi disebut nama yang pertama alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Yang kedua alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Okey, good. Jadi hari ini Ustaz sempat belajar yang mana? Saya nak ajar qamariyah dulu. Hari ini saya nak ajar alif lam qamariyah. Okey. Puan-puan, sebenarnya hukum alif lam qamariyah ni, alif lam qamariyah ni, dia ada nama lain kan? Maklumlah ulama Quran tu ramai. Bila ramai itu macam-macam lah hujah pendapat di kalangan ulama. Ada setengah ulama dia tak sebut alif lam qamariyah tau. Kalau puan-puan tengok kat TV radio, mungkin ada setengah ustaz dia sebut apa tau? Izhar qamari. Sebut izhar qamari. Jadi puan-puan jangan terkejut. Ustaz ni hukum baru. Ustaz bukan hukum baru. Hukum ni lah yang kita tengah belajar sekarang ni, iaitu alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Izhar qamari. Puan-puan nak guna nama mana nama yang puan-puan nak guna? Sama dengan saya. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau kawan kita sebut izhar qamari, okey juga. Puan-puan jangan bergaduh. Membalau pula dengan kawan. Saya tak nak geng awak lah. Awak geng izhar qamari, saya alif lam qamari. Puan-puan
perempuan. Sama je perempuan. Qamariyah adalah qamariyah ataupun izhar qamari. Persoalannya, apakah makna alif lam qamariyah dan juga izhar qamari? Okey. Makna direct dia apa je? Kalau alif lam itu merujuk kepada apa ni? Hamzah. Ni hamzah wasal. Manakala yang ni huruf lam lah. Ni huruf lam. Huruf lam. Manakala qamariyah apa maknanya? Qamariyah itu bulan. Ini makna alif lam qamariyah. Sekali lagi saya ulang. Apa makna alif lam qamariyah? Alif itu hamzah wasal. Lam itu huruf lam. Qamariyah itu bulan. Jadi kalau kita translate dalam bahasa kita, senang aja. Hukum ni namanya hamzah wasal lam bulan. Tak sedap perempuan. Dia sebut alif lam qamariyah. Itulah perbezaan bahasa kita dengan bahasa Arab. Jadi perempuan, alif lam qamariyah itu bahasa Arab. Qamariyah itu Arab. Dalam Quran ada qamariyah. Qamari iaitu bulan. Jadi perempuan nak sebut bahasa Melayu ke bahasa Arab? Sebutlah bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab apa nama hukumnya? Tapi kalau bahasa Melayu, hamzah wasal lam bulan. Itulah nama hukumnya. Kecengkam dalam cucu kita perempuan. Hukum apa nak kita belajar. Sedangkan namanya adalah alif lam qamariyah. Okey, nama yang kedua bagi dia sebut izhar qamari. Izhar qamari. Apa makna izhar? Jelas. Ini dah kita belajar dulu. Izhar maknanya jelas. Ataupun nyata. Ataupun terang pun boleh juga. Nyata, terang, jelas pun boleh. Mana-mana pun. Okey, qamari adalah bulan. Jadi kalau kita translate dalam bahasa kita, hukum ni namanya nyata, terang, jelas bulan. Tak sedap. Nyata, terang, jelas bulan tak sedap. Yang sedap namanya apa? Izhar qamari. Alhamdulillah. Itulah kelebihan bahasa Arab. Ya, sedap didengar, sedap disebut. Ya, tetapi dalam bahasa kita juga kita kena faham apa makna izhar qamari. Jadi itulah makna yang Ustaz dah tulis kat whiteboard. Kalau bapa rajin salin, tak rajin sejak ia ambil gambar. Puan-puan yang dirahmati Allah, rupa-rupanya setiap hukum ada cara, ada teknik untuk nak mengenal dia. Seperti mana hukum-hukum yang sebelum ini. Okey, cuba tengok buku tajuk Ustaz. Kembali kepada hukum alif lam, muka surat berapa? 34. Buka buku tajuk Ustaz yang warna hijau tu. Okey, puan-puan, macam mana cara nak kenal dia? Cuba ikut dalam buku tajuk Ustaz, muka surat 34. Dalam satu kalimah terdapat huruf hamzah wasal diikuti lam mati. Diikuti salah satu dari 14 huruf qamariyah yang berbaris satu. Baik, kalau puan-puan rasa faham statement ayat Ustaz tadi, silakan. Alhamdulillah. Tapi puan-puan, saya seronok kalau puan-puan kita buat ikut satu demi satu ataupun step by step. Okey, macam mana step by stepnya? Begini. Cara mengenali, ya, cara mengenali. Okey, mula-mula step yang pertama, puan-puan kena gambar begini. Dalam satu kalimah terdapat hamzah wasal. Ini step yang pertama. Ikut sekali lagi Ustaz. Dalam satu kalimah terdapat hamzah wasal. Ingat, cari ini dulu dalam Quran. Terdapat hamzah wasal. Mesti ada hamzah wasal. Okey, ini step yang pertama. Step yang kedua, diikuti lam bertanda mati. Papa kena hati itu Ustaz supaya papa faham apakah step-stepnya. Jadi step yang kedua kata ulama, tengok ni anak panau ni, maksud Ustaz diikuti mesti ada lam bertanda mati. Dan puan-puan, rupa-rupanya tanda mati tu nampak tak? Nampak kat mana? Memanglah di atas. Nampak pada tulisan. Nampak pada tulisan. Tanda mati tak akan ada di bawah, tak akan ada di tepi, tak akan ada di kanan, mesti di atas. Jadi kita jawab begini. Selepas huruf hamzah wasal tadi mesti ada lam bertanda mati. Dan tanda mati itu mesti nampak pada tulisan. Pandai. Harap-harap minggu depan jawapan ini juga Ustaz dengar. Harap-harap minggu depan, ya, insya-Allah. Walaupun minggu depan bukan lama, 7 hari 7 malam akan datang. Jumpalah kita minggu depan, insya-Allah. Jadi setakat ni dah berapa step tu? Baru 2. Sebenarnya ada berapa step? Okey, ikut Ustaz.
ulang. Step yang ketiga nanti, lepas alif lam mim nanti berjumpa dengan salah satu 14 huruf qamariyah yang berbaris satu. Okey, tengok ni. Sekejap lagi, lepas kita jumpa dua huruf ni, hamzah wasal dengan huruf lam mati, puan-puan mesti teruskan dengan step yang ketiga. Nanti mereka berdua ni akan jumpa dengan salah satu. Tengok ni, 14 huruf qamariyah yang berbaris satu di atas, bawah atau di depan. Sekali lagi saya ulang. Berjumpa dengan salah satu 14 huruf qamariyah yang berbaris satu. Satu di mana? Atas, bawah atau depan. Pilih salah satu je. Jangan pula tiga-tiga baris tu kita nampak. Tak akan jumpa tiga-tiga baris kita nampak. Kita jumpa salah satu lah. Maknanya huruf qamariyah salah satu baris ni mesti ada pada dia. Persoalannya huruf qamariyah ada berapa? 14. Cuba sebutkan. Kata tok guru saya, bila saya sebut begitu di kapal apa tau? Sebutan kamu macam robot, dia kata. Macam robot. Cubalah kamu sebut tiga-tiga. Dengar Ustaz baca. Tengok tumpukan pada buku. Alif ba jim. Alif ba jim. Ha kha ain. Ha kha ain. Rin fa qaf. Rin fa qaf. Kaf mim waw. Kaf mim waw. Ha ya. Ha ya. Apa yang saya guna tadi ketika menyebut? Saya gunakan ni, jari kita. Satu jari, dia ada 3 petok. Satu petok, satu huruf. Jadi, 5 jari adalah 14 huruf di dalamnya, huruf qamariyah. Sekali lagi, ikut saya. Tengok ni, saya mulakan dengan jari yang paling pendek sekali. Tengok ni. Alif, ba, jim. Alif, ba, jim. Ha, kha, ain. Ha, kha, ain. Rin, fa, qaf. Rin, fa, qaf. Kaf, mim, waw. Kaf, mim, waw. Ha, ya. Ha, ya. Berapa belas huruf kita sebut? Semua berada di ujung jari saja. Siapa nak ikut cara ustaz, silakan. Siapa yang tak nak ikut, terpulang. Ada setengah ustaz dia gabungkan huruf-huruf tu jadi satu ayat. Ada. Ya. Ada yang setengah ustaz tu berlagu-lagu, setengah ustazah dia berlagu-lagu dan sebagainya. Terpulang, ikutlah apa saja sebutan. Dan puan-puan, tapi kalau cara saya, arwah tok guru saya aja begitu. Sekali lagi cuba sebut. Saya nak tulis tiga-tiga di whiteboard. Ready? 1, 2, mula. Alif, ba, jim. Betul? Ha, kha, ain. Ya. Rin, fa, qaf. Ya. Kaf, mim, waw. Ya. Ha, ya. Bagus, alhamdulillah. Nampak? Kesemuanya ni 14 huruf merupakan huruf siapa? Alif lam qamariyah. Dan kesemua huruf ini mesti berbaris. Sama ada baris satu di atas, bawah ataupun di hadapan. Dan puan-puan, macam mana kita nak kenal huruf qamariyah? Ustaz, saya ni bapak menghafal memang lemah. Ustaz, tak boleh nak hafal. Setakat 1-2 huruf tu boleh lah hafal. Masuk huruf ke-14 terus. Tak nampak Ustaz. Macam mana? Begini, kata arwah tok guru saya, nak tahu di manakah huruf qamariyah, kamu tengok selepas huruf lam mati. Lepas lam mati, pom-pom, itulah huruf qamariyah. Jadi sekali lagi dalam tulisan, lepas lam mati, itulah huruf qamariyah. Jadi tak perlu hafal pun tak apa. Tapi perlu juga hafal pasal apa? Nanti dalam exam, ustaz nak tanya. Dan puan-puan, tapi jangan risaulah puan-puan. Dalam exam nanti kan kita open book test. Puan-puan tengok buku kopi aja. Ustaz, kalau saya tak mampu kopi macam mana? Puan-puan fotostiat, gunting tampak. Sampai tahap itu, puan-puan boleh bawa buat tulisan ustaz. Tapi itu sangat kampung Malaysia siapa puan-puan? Ni antara kita je lah puan-puan ya. Puan-puan, bukan apa, kemampuan kita ni berbeza-beza. Ada pelajar tak boleh ustaz tak tengok ke tangan saya menggeletar ni ustaz. Menjadi 1 huruf 2 huruf menggeletar. Macam mana ustaz? Saya ni fobia. Maka saya kata pada Haji, pergi kedai fotostat, gunting, tampal dekat situ. Huruf-huruf alif lam qamariyah. Boleh ustaz, boleh buat macam tu. Boleh dengan izin saya. Allahu akbar. Puan-puan jangan risaulah pasal perisa puan. Perisa yang sabar di syarat aja supaya puan-puan layak mendapat sijil pada satu ketika nanti insya-Allah ya. Dan kita kena buat bergantung pada ustaz yang mengajar lah. Macam mana cara saya nak buat exam, dan puan-puan itulah cara yang saya akan buat satu ketika nanti. Jadi setakat ni ada berapa step?
3 step untuk nak menjadikan dia alif lam qamariyah. Okey, one more. Sekali lagi kita ulang. Step yang pertama, dalam satu kalimah terdapat hamzah wasal diikuti lam bertanda mati berjumpa dengan salah satu 14 huruf qamariyah yang berbaris satu. Satu di mana? Atas, bawah atau di depan. Tengoklah hurufnya apa Ustaz, dan tengok apa kalimah tersebut. Tapi huruf tersebut di huruf qamariyah ni mesti berbaris salah satunya, sama ada atas, bawah atau depan. Dan puan boleh kerana inilah 3 syarat untuk jadi alif lam qamariyah. Maka kata ulama dalam Quran nanti banyaklah kita jumpa. Jadi kat mana contohnya Ustaz? Okay, contohnya banyak. Kalau puan rujuk, refer kepada surah Al-Fatihah. Tapi sebelum tu kita tengok contoh-contoh yang lain dulu. Contoh perkataan, contoh Al-Hakim. Sebut Al-Hakim. Tengok, bukankah itu satu kalimah? Dalam satu kalimah itu mula-mulanya huruf apa? Hamzah wasal. Alif, alif, alif. Hamzah wasal. Sebut hamzah wasal. Diikuti apa puan? Hamzah. Dia ikuti lam bertanda mati. Juga orang Ustaz. Puan, lam bertanda mati. Lepas tu baru jumpa dengan huruf apa? Ha. Maka ha itulah huruf qamariyah. Nak kenal huruf qamariyah, pesan untuk guru saya, kamu tengok lepas huruf lam mati, maka itulah huruf qamariyah. One more. Al-Hakim. Al-Hakim. Apa nama hukum yang kita baca? Ada nama atau nama lain? Izhar qamari. Bukan azhar qamari, izhar qamari. Azhar qamari itu nama orang, bukan izhar qamari, ya. Jadi puan-puan, Ustaz, kalau kami jumpa kalimah ni kat mana kami nak gariskan? Puan-puan gariskan 3 huruf ni. Boleh? Tapi kena ingat tau, bila kita jumpa nak cari contoh dalam Quran nanti, puan-puan kena salin start daripada hamzah wasal. Ni, start daripada hamzah wasal. Maknanya kalau sebelumnya ada orang lain, tak usah salin ni. Tak usah salin sebab dia tak ada kena-mengena dengan kalimah ini. Jadi hukum alif lam qamariyah hanya perlukan 3 kombinasi huruf. Pertama hamzah wasal, lam mati dengan huruf qamariyah. Contohnya Al-Hakim. Ustaz, tak ada contoh lain ke? Ada, banyak dalam Quran. Contoh yang lain pula, ni Al-Jibalu. Sebut Al-Jibalu. 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 Baik, saya nak tanya, syarat yang pertama ada huruf apa tu? Hamzah wasal. Yang sebut alif hamzah wasal, ya. Diikuti apa dia? Lam mati. Pandai. Diikuti lagi? Jim, salah satu huruf qamariyah. Dan puan tengok jim kat sini ada tak? Jim. Jadi Al-Hakim ha ni ada. Jadi puan-puan, itulah huruf qamariyah. Jadi kalau sekiranya puan-puan satu hari nanti dah, puan-puan tak ingat huruf qamariyah, Ustaz saya tak ingat apa teknik Ustaz ajar dulu, macam mana saya nak cam huruf qamariyah? Kata ulama, tengok huruf selepas lam mati. Lepas lam mati maka confirm itulah huruf qamariyah. Dan puan-puan perhatikan huruf qamariyah, huruf jim tadi berbaris mana? Satu di bawah boleh. Kalau dia tak ada baris satu di atas pun boleh, satu di depan pun boleh juga. Asalkan dia adalah salah satu daripada 14 huruf yang ada di sini. Dan puan-puan, kat mana nak gariskan? Alif, lam ataupun hamzah wasal, lam mati dengan huruf jim. Huruf ba, huruf alif, lam tak perlu digariskan sebab dia tak ada kena-mengena dengan hukum alif lam qamariyah. Jadi puan-puan, tapi kena ingat nanti dalam periksa ataupun dalam latihan, puan-puan kena salin satu perkataan tau. Puan-puan jangan tulis Ustaz Al-Ji. Al-Ji tak tahu apa makna puan-puan. Kalau Al-Jibar ada juga maknanya, Al-Hakim ada juga maknanya. Tapi kalau Al-Ji saya tak tahu apa makna. Wallahu a'lam. Puan-puan jangan merosakkan makna. Kalau tak tahu nak tulis daripada mana ke mana, tanya Ustaz. Tanya Ustaz. Kalau tak reti segan nak tanya Ustaz, tanya kawan. Tanya kawan sebelah. Kawan sebelah tak reti, tanya kawan sebelah pula. Tak reti juga, tanya kawan kat belakang. Allahuakbar. Tanyalah ke kawan kita, insya-Allah mereka boleh tolong ni. Ya. Kalau macam tu contohnya banyak tak dalam Quran nanti. Banyak ya. Okey.
sebelum saya benarkan puan-puan baca contoh dalam buku tajuk Ustaz, cuba puan-puan buka selak muka surat 5 buku tajuk Ustaz. Di situ ada surah Al-Fatihah. Kalau puan-puan faham, dalam Fatihah kita ada berapakah kalimah yang layak disebut alif lam qamariyah? Cubalah semak dulu. Siapa yang dah tahu tu, tu saya jawab dulu. Sabar dulu, sekejap lagi saya tanya ya. Tapi yang belum tahu ni, mari kita semak sama-sama. Ada berapakah kalimah yang layak disebut alif lam qamariyah? Dan puan-puan kena perhati, surah Fatihah kita bermula daripada Bismillah. Jangan mula pada Alhamdulillah. Puan-puan mula pada Bismillah. Kira sekarang saya bagi masa seminit. 5. Okey, baik, tak apa. Tengok di sini. Belas pula banyak. Dalam surah Fatihah, tak apa. Kita belajar beberapa salah jawab biasa ya. Dalam surah Al-Fatihah terdapat okey, dah dapat jawapan belum? Berapa? 4. Lagi ada jawapan lain? Tak apa, salah tak apa, belajarlah. Tadi ada yang sebut 5 tadi kan? Dia sebut 5. Lagi ada yang sebut 14 saya tak dengar tadi kan? Bapak kalau 14 terlalu jauh bapak jawab hanya 4 sahaja. Dapat 4. Ingat sampai bila-bila. Selepas ni puan-puan belajar dengan ustaz-ustaz lain ataupun belajar dengan orang lain, puan-puan ingat dalam Fatihah mesti ada berapa qamariyah? 4. Kat mana? Yang pertama puan-puan pergi tengok ayat kedua. Ayat yang kedua ikut Alhamdulillah. Mari kita tulis tengok ni. Alhamdulillah. Bukankah ini adalah satu kalimah? Tengok depan. Dalam ini satu kalimah kan. Mula-mula ada apa puan? Hamzah wasal. Diikuti dia apa? Lam mati. Lepas tu huruf apa pula? Tu berbaris ke bersatu ke bertanda mati ke macam mana? Dia berbaris. Maka itulah huruf qamariyah. Maka kata ulama, kamu jangan ragu-ragu. Kamu terus gariskan yang ini. Sekali lagi baca. Alhamdulillah. Apa huruf qamariyah? Apa? Ialah memang betul ha pada atas. Jawablah ha pedas. Ha pedas. Puan-puan ada satu lagi ha yang simpul, iaitu ha dhamir. Ataupun setengah ulama kata ha besar. Jadi yang ni bukan ha kecil tak ada. Ha pedas. Sebab apa bunyinya dekat sini tengah-tengah kerongkong. Kalau kita baca seolah-olah makan, kalau makan cili kita rasa pedas. Tengok. Alhamdulillah. Itu namanya ha pedas. Ya. Okey, puan-puan. Contoh yang kedua berada pada ayat yang sama juga. Cuba tengok. Al-alamin. Saya gariskan kat sini. Al-alamin. Okey, selepas al-alamin ni ada bulatan berias kan? Nama ayat yang kedua kat sini. Ayat yang kedua. Okey, puan-puan cuba sebut sekali lagi. Al-alamin. Mari kita semak, betul ke ni alif lam qamariyah? Okey, tengok ya. Mula-mula sekali ada apa? Hamzah wasal, betul. Diikuti apa? Lam mati, betul. Diikuti apa? Huruf ain, huruf qamariyah ji. Ain ada tak dalam senarai tadi? Ni huruf ain ada dalam senarai. Maka betul lah ini alif lam qamariyah. Maka sekali lagi puan-puan dah salin, puan-puan gariskan pada al-a. Di situlah ada al-qamariyah. Tapi kena ingat, bila menyalin satu perkataan kena salin al-alamin, baru ada makna yang lengkap. Jangan tulis al-a saja, maknanya tergantung perbuatan. Ya? Jadi perbuatan kena salin al-alamin, barulah dia merujuk kepada Tuhan sekalian alam. Ya? Kemudian ayat yang keberapa lagi? Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, cuba ikut ustaz. Sebut perkataan al-mustaqim. Ni saya salin kat sini. Kalau tuan-tuan nak salin dah. Tengok ni. Al-mustaqim. Dan kebetulan al-mustaqim ni di hujungnya ada apa je?
Ni ada bulatan berias. Dan di situ ni ada nombor berapa? Nombor 6. Soal saya jawab. Okey, tengok ni. Al-mustaqim. Ustaz kira apa tadi 4 harakat? Saya kira yang hujung ni hakim ni 4 harakat. Tengok. Al-mustaqim. Tapi tahu tak ini rupanya kan alif lam qamariyah. Buktinya syarat yang pertama dia ada apa tu? Ada hamzah wasl diikuti lam nanti diikuti huruf qamariyah iaitu huruf mim. Maka sekali lagi puan gariskan ilmu. Tapi kena ingat bila nak menyalin kena salin lengkap al-mustaqim, jalan yang lurus. Kalau ilmu saja tak tahu apa makna bukan. Kalau al-mustaqim jalan yang lurus. Seterusnya kalimah ataupun ayat yang terakhir di bawah sekali al-maghdubi. Agak-agaknya huruf qamariyah ni apa? Huruf mim. Pandai, alhamdulillah. Nampak bila puan dah nampak, dah faham, puan senang je nak khabar apa dia huruf qamariyah. Tapi puan boleh baca begini. Al-maghdubi. Maka digariskan dekat alma ni digariskan. Jadi kesimpulannya hari ini sekali lagi bawa balik rumah cerita pada hari keluarga. Rupa-rupanya selama ni berpuluh-puluh tahun baca Fatihah ada berapa alif lam qamariyah? Jawapan itu kekal sampai hari kiamat. Puan-puan jangan pula minggu depan jadi 8. 8 tu alif lam syamsiah, nanti kita akan belajar ya. Tapi hari ini saya sempat ajar alif lam qamariyah. Rupa-rupanya qamariyah tu hanya ada 4 sahaja dalam surah Al-Fatihah. Kalau dalam Fatihah pun dah ada 4, bermakna dalam surah lain banyak tak? Banyak. Sekali lagi kita baca surah Al-Baqarah, insya-Allah juga banyak ya. Okeylah puan-puan, ada soalan nak tanya tak? Oh ya, kalau tak ada ustaz nak tanya ni. Puan-puan tahu tak kenapa setengah ulama menyebut hukum ni izhar qamari? Apa makna izhar? Nyata terang-teras. Kat mana kita nyatakan? Sebenarnya, okey, cuba perhatikan. Bukankah selepas hamzah wasal itu ada lam? Lam itu mati kan? Maka setiap huruf yang mati, kata ulama, kamu kena izharkan dia. Itu sebab dinamakan izhar qamari. Maknanya puan-puan tak boleh baca gini. Ni, sepatutnya baca alhamdu, tiba-tiba alhamdu, lam tak bunyi. Alhamdu, mana tahu anak cucu baca gitu? Maka tegur, salah. Dia kena bunyi alhamdu, sebut alhamdu. Begitu juga dengan al-alamin, tak boleh baca alamin, alamin. Lam tu pun tak berbunyi, tak boleh. Dia kena bunyi lam, sebab lam tu mati. Al-alamin. Begitu juga dengan al-mustaqim, tak boleh baca al-mustaqim, al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Contohlah kalau anak cucu baca gitu salah. Dia kena baca ihdinas siratal mustaqim. Yes, lam tu kena bunyi. Itu sebab dinamakan hukumnya izhar qamari. Izhar qamari. Begitu juga dengan al-maghdubi, kena sebut al. Contohnya ghairil kena lam tu kena bunyi. Ghairil maghdubi, kena ada bunyi lam yang mati. Tak boleh tinggalkan ataupun keluarkan lam daripada bacaan kita. Jadi itu sebab hukum ini juga disebut izhar qamari. Okey, mari kita terus baca surah Al-Baqarah kita. Sila buka Quran, surah Al-Baqarah, ayat berapa kita sambungan kita? 96. Terima kasih. Ayat 96. Bukan 86 ke? 96 ya. Okey, puan kalau boleh ya, puan tanda ni buku tarikh. Supaya kita ingat kelas kita minggu sudah adalah ayat 95, maka hari ini 96 lah. Wala tajidannahum. Okey, jangan berlengah waktu. Mari ikut ustaz baca dan sama-samalah kita kenal pasti hukum alif lam qamariyah atau izhar qamari pada bacaan. Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا Okey, kalau saya keluarkan perkataan ni, tengok ya. An-nasi, sebut An-nasi. Adakah ini alif lam qamariyah? Ya. Bapak tahu tak? Cara paling senang nak kenal alif lam qamariyah, lepas hamzah wasal, pastikan lam tu bertanda mati. Jadi untuk an-nasi ni lam tu bertanda mati ke tidak? Ya. Tak nampak matinya ustaz, maka sah dia bukan alif lam qamariyah. Habis tu alif lam apa ustaz? Alif lam minggu depan. Hilang Syamsiah. Minggu depan lah tu. Nanti kita belajar ya. Kemudian lagi satu. Alladzina. Nampak tak baris yang kedua? Wa minal ladzina. Saya ambil alladzina. Adakah ini qamariyah tadi? Kenapa bukan? Jawabnya tak ada lam mati. Habis cerita. Kalau nak lebih detail lagi, kenapa bukan alif lam qamariyah? Sebab tidak menepati 3 syarat yang dinyatakan tadi. Habis cerita. Rupa-rupanya alif lam qamariyah ni kena cari lam mati selepas hamzah wasal. Teruskan bacaan kita. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Sebut al-fasanah. Al-fasanah. Nampak tak kalimah alfa? Adakah itu qamariyah? Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alfa tak ada kena-mengena dengan qamariyah. Pasal huruf yang utamanya bukan hamzah wasal. Yang papa nampak alif, ada hamzah, itu namanya hamzah qata. Sebut jangan salah sebut, bukan hamzah katak, bukan kotak bukan ya. Ini hamzah kotak. Jadi ada kena mengena ke dengan hamzah wasal tadi? Masa ustaz tak serupa dia punya bentuk ustaz, maka yang ni tak ada kena mengena dengan hukum alif lam. Habis tu hukum apa tadi ustaz? Jawabnya tak ada hukum apa-apa. Bukan hukum tak belajar lagi, tak ada hukum apa-apa bukan. Dan pendapat tu alfa tu dikosongkan, hanya sekadar huruf lam mati. Lam mati ni hukum yang perempuan belum belajar. Sambung. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ. Perkataan bimuzahzihihi tadi kurang jelas. Cuba dengar saya baca. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ العذاب أن يعمر. Okey, tinggalkan bimuzahzihihi tadi. Bapak cuba sebut perkataan al-azabi. Adakah itu alif lam qamariyah? Ayat confirm ya. Pasal apa? Cuba tengok dalam satu perkataan tu ada apa mula-mula? Hamzah wasal diikuti lam mati. Kemudian jumpa dengan apa? Ain. Ain itulah huruf qamariyah pada dia. Maka digariskan al-a'atu pada kalimah tadi. Kalau perempuan mampu gariskanlah. Tapi kalau boleh gariskan gunakan pensel supaya mudah perempuan padam ya. Sebab kalau guna pen padam payah kita nak padam ya. Jadi al-azabi confirm alif lam qamariyah. Tapi kena ingat dalam Quran ni, ustaz yang buat Quran ni, buat tajwid dalam Quran ni, dia sebut bukan alif lam qamariyah tau, dia sebut izhar qamari. Sebut dia izhar qamari. Sama ke dengan alif lam qamariyah? Sama lah perempuan. Apakah huruf qamariyah pada dia? Ain. Pandai. Wallahu basirun bima ya'malun. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله
oksigen. Berhenti dah dulu perempuan ya. Kau start balik. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Perhatikan kalimah Allah biidznillah. Nampak tak nama Allah dekat situ? Nama Allah tu adakah dia tergolong dalam alif lam qamariyah? Kenapa bukan? Tak ada lam mati. Selagi tak jumpa lam mati je, selagi tu jangan nama dia alif lam qamariyah. Senang ke susah nak cam dia? InsyaAllah mudah-mudahan. Tapi kadang-kadang kat sini faham, lepas ni keluar pintu tak faham. Allah. Ini semuanya atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doalah mudah-mudahan faham sampai bila-bila perempuan ya. InsyaAllah. Maknanya ingat pesan saya tadi, selagi tak jumpa lam mati selepas hamzah wasal, selagi itulah bukan alif lam qamariyah. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil nampak tak lil mukminin? Rupa-rupanya ini juga alif lam qamariyah. Cuma perempuan tak perasan tulisannya tak sama seperti mana kaedah yang saya tunjuk tadi. Rupa-rupanya asal tulisan lil mukminin adalah begini puan. Tulisan asalnya begini. Ni. Begini. Ni tulisan asal. Kalau kita baca begini, kalau dikekalkan tulisan asal, maka bacaan sama juga macam tadi. Lil mu'minin. Lil mu'minin. Tapi kalau perempuan perhatikan kalimah ini, al-mu'minin, bukankah itu alif lam qamariyah? Betul ke tidak ni? Apa tidaknya betul lah perempuan pasal apa? Dalam ni ada hamzah wasal, diikuti lam mati, kemudian ada mu'min, maka betul lah alif lam qamariyah. Cuma tulisannya tidak seperti mana yang Papa nampak pada Quran kita. Rupa-rupanya dalam Quran tu tulisan yang diringkaskan. Jadi perempuan kaedah penulisan ni perempuan kena belajar. Ataupun beginilah, kalau perempuan ada masa pergi ziarah tempat-tempat penulisan Al-Quran, tanya dengan orang di sana, ustaz-ustaz yang menulis tu, kenapa tulisannya diringkaskan begini. Perempuan, kalaulah ayat Quran ni tak diringkaskan tulisan, saya rasa ayat Quran, buku Quran kita ditebal perempuan. Tak larat kita bawa perempuan ya. Pasal apa? Itu sebabnya para ulama meringkaskan tulisannya menjadi lil mukminin seperti mana dalam Quran kita. Tapi asal tulisannya begini, lil mukminin. Maka kalau papa nampak asal tulisannya betul tak ni alif lam qamariyah? Betul, alhamdulillah. Okey, teruskan. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi. Setakat ni ada ke alif lam qamariyah? Tak ada. Perempuan nak cari alif lam qamariyah, pastikan yang pertama hamzah wasal, yang kedua lam mati, yang ketiga mesti ada salah satu huruf qamariyah pada dia. Wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal. فإن الله عدو للكافرين. فإن الله عدو للكافرين. Nampak tak sekali lagi lil kafirin? Tulisan asalnya begini juga. Cuma kat sini kat sini al kafirin. Jadi puan-puan rupa-rupanya lil kafirin termasuk dalam hukum alif lam qamariyah. Cuma tulisannya tidak seperti mana yang kita nampak asal seperti ini. Sebab apa? Ulama nak meringkaskan bentuk tulisan. Jadi perempuan lil kafirin adalah alif lam qamariyah ataupun izhar qamari. Hurufnya apa? Huruf izhar qamari ni apa? Huruf K.
kaf, pandai. Al-kafirin ataupun lil kafirin adalah huruf kaf. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Cuba ulang perkataan al-fasiqun. Confirm alif lam qamariyah. Mana pun tahu? Jawablah, cukup syarat. Berapa syarat nak jadi qamariyah? 3 syarat. Mari kita semak syaratnya. Yang pertama ada huruf apa? Hamzah wasl, diikuti apa? Lam mati, lalu disambut dengan huruf apa? Huruf fa. Dan fa itu kalau tengok dalam senarai salah satu huruf qamariyah. Betul? Alhamdulillah. Jadi puan-puan gariskanlah perkataan alfa. Tapi bila salin, bila baca, kena baca dan salin al-fasiqun. Sikit lagi. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ Carikan saya alif lam qamariyah lagi. Al-kitab. Sebut sama-sama. Punyalah senang guna Quran ni, dia bagi nombor. Nombor tu mewakili tajwid. Dan setiap alif lam qamariyah ataupun izhar qamari nomornya berapa? Ingat nombor 4. Ingat izhar qamari ataupun alif lam qamariyah. Tapi kena ingat perempuan, Quran kita dia ada nombor, Quran lain tak ada perempuan dia. Jadi perempuan jangan hafal nombor. Tapi apa salahnya? Nombor 4 itu diwakili oleh alif lam qamariyah. Nak memudahkan kita ingat balik ya. Okey, bagus. Tapi bagaimana sebelumnya alladzina? Adakah itu qamariyah? Bukan, ini hukum minggu depan. Alif lam syamsiah minggu depan ya. Okey, kau senang balik. Alladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Bagus, ghostan balik. Wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ada lagi tak qamariyah? Ada lagi ke tidak? Tak ada, alhamdulillah. Cukup setakat itu bacaan kita. Minggu depan kita sambung balik bacaan perempuan ya, insya-Allah. Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Rasanya nak baca lagi tapi apa kadang masa tak mengizinkan kita. Ustaz ada urusan, bapa pun ada urusan lain. Insya-Allah minggu depan janji kita jumpa balik ya, insya-Allah mudah-mudahan. Dan cerita alif kami dah habis ke belum? Belum.
belum. Ada satu lagi alif lam apa namanya? Syamsiah. Bila nak belajar? Minggu depan insya-Allah. Dan minggu ni Ustaz bagi rehat dulu, relax, tak ada apa-apa latihan. Minggu depan insya-Allah confirm akan ada latihan selepas kita belajar alif lam syamsiah. Mari sama-sama kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.